Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang kepada semua pendengar. Kembali kita dalam rancangan Wacana Reformasi, Anjuran Institut Reformasi dan Reformasi Politik dan Demokrasi Reform yang kini telah pun masuk siri yang ke-6, ya. Jadi insya-Allah sebagaimana yang kita tahu, darurat telah pun diproklamasikan oleh Yang di-Pertuan Agong yang bermula dan berbuka puasa pada 11 Januari yang lalu. Jadi insya-Allah wacana reformasi yang ke-6 ini yang merangkap wacana yang kedua dalam siri reformasi siri wacana berkenaan darurat yang akan menampilkan seorang panelis yang sedang meningkat naik, yang sedang membina namanya di peringkat nasional, iaitu Saudara Faisal Abdul Aziz, iaitu merupakan Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, merangkap penyelaras projek wawasan rakyat. Dan beliau juga merupakan mantan Timbalan Pengerusi Bersih dan beliau seorang graduan undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA dan pernah berkhidmat beberapa tahun dalam bidang guaman. Selamat datang Saudara Faisal ke program ini, insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan Saudara Faisal dan juga hadirin sekalian, program yang lepas, anjuran reform telah pun membincangkan sikit tentang darurat dan juga kaitannya ataupun keselariannya dengan prinsip-prinsip umum demokrasi yang menampilkan Saudara Arif, iaitu pensyarah dari Universiti Teknologi Mara Raub, dan bagi siapa yang berminat boleh tonton rakaman di page Reform. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cuba membincangkan, kita cuba mewacanakan perihal darurat ini dari sudut kewajarannya itu sendiri. Adakah situasi yang kita sedang hadapi di negara kita sekarang ini benar-benar mewajarkan pelaksanaan darurat? Dan juga kita cuba melihat latar belakang dan sudut perundangan dan juga perlembagaan yang mungkin sebahagian daripada kita tidak begitu mahir, tidak begitu terdedah dengan aspek-aspek teknikal, aspek-aspek undang-undang yang begitu rumit kadang-kadang untuk setengah orang. Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan forum pada malam ini, di mana 30 minit yang pertama ini insya-Allah saya akan cuba mengemukakan 3 soalan kepada Saudara Faisal, dan 15 minit seterusnya kita akan cuba peruntukkan kepada para audiens yang ingin bertanya soalan-soalan. Jadi insya-Allah soalan pertama, ya, Faisal, mungkin boleh jelaskan secara umum untuk permulaan forum kita pada malam ini, apakah itu darurat seperti yang didefinisikan oleh Perlembagaan Persekutuan, sama ada dari sudut proses perundangan, bagaimana ia dicadangkan dan bagaimana ia diluluskan, dan juga mungkin boleh bandingkan perintah darurat yang kita hadapi sekarang ini dengan perintah darurat yang dahulu untuk menentang komunis pada tahun 1948 hingga 1960. Kemudian perintah darurat untuk menghadapi konfrontasi dengan Indonesia, kemudian perintah darurat pasca krisis kerusuhan kaum pada 1999, dan juga mungkin boleh jelaskan apakah kesan langsung yang signifikan kepada negara dari sudut perundangan dan perlembagaan. InsyaAllah Profesor boleh unmute dulu. Okey, boleh buka skrin ini untuk Okey, boleh. Untuk mudah rujukan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Luqman dan juga Reform yang sudi bersama untuk kita membincangkan tentang isu darurat dalam tempoh 1 jam yang ada. Baik, balik kepada persoalan yang pertama, mungkin untuk lontaran awal tentang apa itu darurat dan sebagainya. Basically rujukan utama kita 3 iaitu yang pertama Perlembagaan Persekutuan, dan yang kedua Ordinan Darurat dalam kurungan kuasa perlu tahun 2021 yang baru-baru ini dimasyhurkan oleh Sebuah Ruli Seri Ketua Baginda Tuan Agong, dan yang ketiga kes-kes terdahulu yang menjadi presiden ataupun menjadi prinsip kepada isu darurat yang kita bahaskan. Baik, berhubung dengan isu darurat slide yang ketiga,
sudah pasti ramai yang akan bicarakan tentang persoalan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya ingin memberi ringkasan untuk tatapan audiens. Mungkin ada ramai yang sudah tahu, mungkin ada ramai yang baru ingin mendalami dan sebagainya. Secara umum, bila mana kita sebut tentang darurat, ia adalah merupakan darurat dalam erti kata perkara 150 kerana ia melibatkan perisytiharan daripada Kebawah Duli Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan jadi dalam konteks ini ia perlu menepati beberapa ciri. Jadi ciri yang pertama, perkara 150 Kurangan 1, dia menyebut tentang bagaimana sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati. Ini perkataan penting. Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa wujudnya sesuatu darurat, kewujudan sesuatu darurat yang mengancam keselamatan, yang pertama, yang kedua kehidupan ekonomi, dan yang ketiga ketenteraman awam. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa wujudnya isu-isu ancaman keselamatan, ekonomi, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam, maka Yang di-Pertuan Agong Baginda boleh mengisytiharkan darurat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yang di-Pertuan Agong boleh juga mengisytiharkan darurat walaupun ancaman-ancaman yang disebut itu belum terjadi before the actual occurrence of the event, yang memberi ancaman kepada keselamatan, kehidupan ekonomi dan juga public order ataupun ketenteraman awam. Jadi sebelum perkara tersebut terjadi, kita jangka akan terjadi, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jadi kalau kita melihat kepada isu ini, okey, sebelum saya masuk ke slide yang seterusnya, jadi kalau kita lihat dalam isu ini, bila kita sebut tentang apa kesan-kesan darurat, ini saya bagi notaran awal. Kalau kita lihat dalam perkara 150 ini, tengok slide yang keempat. Okay, sorry. Boleh betulkan sikit. Okey, baik. Jadi saya bagi gambaran awal bila mana sebut tentang darurat. Apakah itu tujuan darurat? Ia adalah merupakan sesuatu yang kita mengesampingkan ataupun kita menolak dulu norma undang-undang sedia ada bagi menyelesaikan isu ataupun permasalahan ataupun krisis yang dihadapi oleh negara yang tidak boleh diselesaikan melalui saluran undang-undang sedia ada. Dalam berarti kata lain, kita Malaysia ni mempunyai banyak undang-undang, banyak isu boleh diselesaikan melalui undang-undang sedia ada. Kita ada Perlembagaan Persekutuan, kita ada undang-undang yang digubal di Parlimen. Jadi darurat ini berlaku apabila terdapatnya situasi yang negara terpaksa mengambil pendekatan undang-undang yang berbeza, yang outstanding, maksudnya yang memang berbeza daripada peraturan undang-undang sedia ada, berbeza daripada prinsip-prinsip sedia ada. Jadi inilah tujuan utama darurat. Jadi bila mana sebut tentang kewajaran darurat dan sebagainya, bila mana kita bahas tentang isu darurat, kita harus faham dulu tujuan dia ataupun maksud darurat itu sendiri, iaitu menyelesaikan isu-isu yang tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ataupun saluran peruntukan sedia ada seperti biasa. Jadi sebab itulah kita lihat dalam perkara 150/2B, Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengubah satu undang-undang baru yang diberi nama ordinan, bukan akta. Akta ialah undang-undang yang digubal di Parlimen. Tapi ordinan darurat ini ialah ordinan yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai undang-undang baru bagi mengawal selia negara ketika darurat. Jadi inilah perbezaan dari sudut darurat dan juga jika tidak ada darurat. Cuma mungkin boleh yang kelima kita nak kongsi juga. Okey, ini contoh perisytiharan darurat. Jadi bila mana kita sebut tadi, Lokman pun sebut tentang ancaman komunis, konfrontasi, rusuhan kaum. Jadi ini contoh-contoh ancaman-ancaman yang berlaku yang memang sudah pasti undang-undang sedia ada tidak boleh digunakan ataupun tidak mampu untuk mengawal situasi-situasi kedegangan seperti ini. Sambil contoh undang-undang berkaitan dengan penangkapan. Contohnya macam kalau kita lihat darurat pada 13 Julai 1948 hingga 1990. Ini darurat yang diisytiharkan oleh British yang digunakan disambung selepas merdeka, iaitu ancaman kumpulan bersenjata komunis. Sudah pasti undang-undang sedia ada yang contohnya bila mana sebut tentang undang-undang penangkapan. Bila mana kita menangkap mereka yang terlibat dengan komunis ini,
undang-undang sedia ada ialah undang-undang yang mewajibkan mereka ini di hadapan magistrate dalam tempoh 24 jam, harus dibebaskan selepas 24 jam kalau magistrate melihat tidak ada kes asas, tidak ada bukti. Jadi ia sukar untuk digunakan kalau kita nak menangkap kelompok-kelompok pengganas komunis. Sebab itulah akhirnya diperlukan darurat. Maka bila diwujudkan darurat, maka diwujudkan undang-undang yang berbeza, boleh ditangkap dalam tempoh yang lama tanpa bukti dan sebagainya untuk memastikan negara terkawal daripada ancaman kumpulan bersenjata. Sama juga dengan konfrontasi Indonesia, Rusuhan Kaum. Jadi undang-undang sedia ada yang mendukung hak asasi tertentu terpaksa dikesampingkan dulu untuk memastikan ketenteraman awam ni dapat dijaga. Jadi ini antara contoh. Jadi sebab tu bila kita lihat dalam ISC contohnya, ISC ini diwujudkan selepas darurat pada tahun 1948 ini dimansuhkan. Namun almarhum Tun Razak waktu itu memikirkan ataupun kerajaan waktu itu memikirkan perlu untuk diwujudkan undang-undang yang sama dengan darurat, maka diwujudkan ISA kerana ancaman komunis yang masih berlarutan. Jadi maaf, boleh kita tengok yang ke-6. Saya pun agak lari. Baik, cuma mungkin nanti kita akan bahas isu-isu yang besar. Ialah hari ini sejauh mana ordinan ataupun undang-undang yang digubal ketika darurat ini boleh dibuat sekiranya bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan ataupun sekiranya bercanggah dengan undang-undang sedia ada. Sebab tadi saya sebut tujuan undang-undang dibuat ketika darurat ialah untuk menyelesaikan isu yang tidak boleh diselesaikan dengan cara undang-undang sedia ada. Namun adakah ianya boleh dibuat secara jelas bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan? Jadi ini antara contoh kalau kita rujuk dalam Seksyen 18 Ordinan Darurat baru-baru ini yang dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2021. Di sini yang disebut ni yang saya fikir mungkin agak kontroversial yang di mana Seksyen 18 dia sebut bahawa Ordinan Darurat 2021 ini sekiranya terdapat apa-apa percanggahan dengan mana-mana undang-undang bertulis, maka ordinan ini akan menang. Jadi timbul persoalan, adakah undang-undang bertulis ini termasuk Perlembagaan Persekutuan ataupun undang-undang sedia ada dan sebagainya kan. Jadi balik kepada isu good governance, isu separation of power, kuasa parlimen, isu kuasa mahkamah, kuasa Perlembagaan Persekutuan untuk memastikan hak asasi dan sebagainya dapat diangkatlah. Jadi ini antara yang saya fikir kita akan bincangkan lagi lebih lanjut berdasarkan kepada mungkin kalau ada soalan daripada audiens dan sebagainya. Jadi itu mungkin lentaran awal kalau ada soalan-soalan yang lain dan sebagainya. Okey, baik. Satu poin utama yang disebut berkenaan dengan darurat ini ialah ia mewajarkan tindakan ataupun polisi yang berada di luar norma undang-undang kebiasaan. Maksudnya undang-undang sedia ada hanya cukup untuk mengawal ataupun menyelia keadaan yang biasa. Jadi dalam keadaan yang luar biasa, orang putih kata desperate measure requires desperate situation requires desperate measure. Kan? Jadi dalam mendepani krisis COVID-19 ini yang kita kata unprecedented, jadi kerajaan memikirkan bahawa perlu untuk dilaksanakan perintah darurat. Jadi cuma persoalan timbul beberapa pihak merasa ragu ataupun merasa muskil, dan kita lihat baru-baru ni berpuluh-puluh tokoh-tokoh perubatan, doktor perubatan dan sebagainya menyatakan bahawa tidak perlu darurat pun sebenarnya. PKP yang dengan SOP yang lebih ketat sebenarnya sudah cukup, bahkan telah terbukti negara kita pun telah melaksanakannya pada tahun lepas. Beberapa bulan orang hampir-hampir kita kata macam lockdown lah, full lockdown, dan terbukti berjaya mengurangkan kes hingga ke tahap kosong kes jika tidak silap. Jadi sebenarnya adakah keadaan yang dah hadapi negara kita sekarang ni benar-benar kritikal untuk mewajarkan darurat, sedangkan kita dah lihat tadi langkah-langkah SOP, PKP dan sebagainya sudah pun cukup. Dan ada pandangan bahawa melalui perintah darurat ni juga kerajaan boleh mengambil alih private property, termasuk hospital swasta dan sebagainya, untuk mungkin dijadikan untuk dirawat pesakit COVID, mungkin dijadikan tempat pusat-pusat kuarantin dan sebagainya.
Cuma kita lihat sebenarnya sebelum perintah darurat ini dilaksanakan, hospital swasta pun sebenarnya telah menyatakan kesediaan untuk membantu menghulurkan bantuan kepada kerajaan untuk memerangi COVID. Cuma kita tidak tahu setakat mana kesediaan yang mereka nyatakan. Jadi mungkin boleh Saudara Faisal jelaskan. Baik, untuk soalan tentang kewajaran, mungkin boleh tengok dalam slide nombor 6 dah slide. Minta maaf, saya tak boleh share screen. Nombor 6 ataupun nombor 7. Cuba try nombor 7. Sorry, 8. Next lagi. Okey, kita mula dengan 8 . Baik, tadi kita mula dengan premis awal. Darurat itu ialah, apa tujuan darurat? Ialah mengesampingkan norma undang-undang sedia ada. Kerana apa? Kerana untuk selesaikan masalah ataupun krisis yang dihadapi negara yang tidak boleh diselesaikan dengan saluran dan protokol undang-undang biasa. Baik, dalam kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri memang dijelaskan dalam media dan sebagainya, disebut bahawa darurat ini diisytiharkan untuk menangani COVID-19. Baik, kalau kita lihat kepada premis awal, premis awal iaitu mengesampingkan norma undang-undang sedia ada untuk menyelesaikan krisis sedia ada yang tidak boleh diselesaikan dengan saluran sedia ada. Jadi cuba kita tanya diri kita sendiri, adakah dengan situasi COVID-19 ini kerajaan tidak boleh untuk menyelesaikan isu ini dengan undang-undang sedia ada? Adakah dengan protokol undang-undang sedia ada ataupun dengan cara undang-undang itu digubal, pelaksanaan beberapa perintah melalui mahkamah, contohnya mahkamah digunakan untuk menahan ataupun menghukum mereka yang melanggar SOP dan sebagainya. Adakah mahkamah, parlimen, undang-undang sedia ada ini memang tak boleh function langsung dengan pendekatan sedia ada untuk mengawal COVID-19? Jadi ini persoalan yang harus kita timbulkan. Jadi ini antara contoh, kalau bila mana sebut tentang kesihatan, saya suka rujuk juga kepada Ordinan Darurat 2021. Kalau tengok yang slide yang ke-9 ini antara yang saya cuba petik. Saya petik dalam slide yang ke-9. Okey, bila mana sebut tentang isu kesihatan, okey, saya rujuk mungkin session 6 dan session 3 dulu. Baik, untuk session 6 session 6 Ordinan Darurat 2021 yang dimasyhurkan lepas darurat diisytiharkan, dia menyebut bahawa dan ini juga memberi jawapan kenapa darurat ini diperlukan untuk memerangi COVID-19. Jadi kita nak tahu relevan tak relevan Ordinan Darurat ini, relevan ataupun tidak darurat ini, kita lihat session 6. So session 6 ni dia terkait rapat dengan isu kesihatan. Baik, kita lihat dalam session 6 disebut bagi tempoh darurat berkuat kuasa. Ketika darurat berkuat kuasa ini, Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong boleh melantik tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan mana-mana orang untuk mengeluarkan arahan untuk rawatan, imunisasi, pengasingan, pemerhatian dan pengawasan di bawah Perenggan 11-3-A dan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Jadi kalau kita lihat Section 6 ni dia sebenarnya terdapat satu paradoks. Kita faham darurat ialah kalau undang-undang sedia ada ni tidak boleh mengawal keadaan. Tapi yang peliknya, yang agak janggal, Section 6 sendiri meletakkan bahawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini sebagai rujukan. Bermaksud sebenarnya tanpa Section 6 ini ataupun tanpa Ordinan Darurat ini, Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 ni ataupun undang-undang sedia ada ni sudah cukup. Sudah cukup untuk memadai untuk mengawal virus COVID-19. Dan juga seperti mana yang disebut oleh Saudara Lokman, kalau kita lihat dalam PKP 1.0, saya fikir ia adalah satu usaha yang baik, yang berkesan dan kita faham ia berlaku selepas berlakunya pilihan Raja Sabah dan sebagainya. Waktu PKP 1.0, kita lihat kerajaan menggunakan pakai undang-undang sedia ada, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Dan itulah antara faktor yang bagi kita, kalau melihat kepada situasi semasa, undang-undang sedia ada sebenarnya memadai, cukup untuk mengawal ataupun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, mahkamah. Saya fikir tidak perlu untuk kita mengesampingkan kuasa eksekutif, judiciary dan juga parlimen. Di mana parlimen juga boleh bersidang
waktu sebelum darurat ini diisytiharkan, tidak ada masalah untuk parlimen bersidang, dan parlimen bukan menjadi penyebab kepada tersebarnya wabak COVID-19. Dan yang ketiga yang tadi saya sebut, mahkamah mahkamah juga berperanan. Mahkamah berperanan contohnya menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar SOP. Dalam berita kata lain, peruntukan undang-undang sedia ada, sistem undang-undang sedia ada yang meliputi parlimen, mahkamah dan eksekutif, boleh berjalan seperti biasa, malah mampu, lebih daripada mampu untuk mengawal COVID-19. Okey, dan yang kedua saya nak tunjuk juga Seksyen 3. Seksyen 3 juga disebut, tadi Luqman juga sebut tentang bagaimana kerajaan boleh mengambil alih bangunan, tanah dan sebagainya. Juga dijawab oleh Saudara Luqman. Saya fikir kita di Malaysia tidak perlu sampai ke tahap kerajaan memaksa private property ataupun private hospital untuk bekerjasama untuk mengawal COVID-19. Sebab saya fikir yang pertama, seluruh rakyat Malaysia, seluruh segmen private ataupun public tahu bahawa COVID-19 ni dia akan memberi impact kepada semua. Kalau private property ataupun private hospital enggan untuk bekerjasama, dia akan memberi kesan juga kepada mereka juga, sebab COVID-19 ni dia meliputi semua. Dia meliputi golongan migran, golongan dalam tahanan, orang kaya, orang miskin, semua akan terkesan. Dan sebab tu bagi kita Seksyen 3 untuk memberi kuasa kepada kerajaan mengambil alih, sebenarnya kita juga ada peruntukan undang-undang yang lain. Kalau kita lihat dalam konteks, dalam banyak perkara, kerajaan boleh mengambil alih Dewan Orang Ramai, kerajaan boleh mengambil Dewan Bandaraya, harta properti yang milik umum, milik awam, kerajaan boleh mengambil alih pada bila-bila masa untuk sesuatu keadaan. Jadi Seksyen 3 juga adalah sesuatu yang tidak perlu untuk kerajaan mengambil alih. Dan perlu juga saya tekankan di sini kalau benarlah, kalau kerajaan ingin mengambil alih private hospital dengan usaha ataupun dengan kuasa darurat, ia akan memberi kesan yang impact yang negatif kepada ekonomi negara. Maka sudah pasti akan menakutkan private investor, pelabur-pelabur luar. Cuba bayangkan kalau Columbia Hospital yang melabur banyak dalam bidang kesihatan dalam negara tiba-tiba dipaksa atas nama darurat, ia akan memberi kesan buruk kepada imej pelaburan dalam negara yang hari ini juga kita lihat bagaimana pelaburan banyak lari ke Indonesia dan Vietnam. Jadi ini antara yang saya fikir, kalau melihat kepada wajar ataupun tidak, sebenarnya bagi kita melihat kepada seksyen ini juga lebih daripada memadai. Undang-undang sedia ada, malah kuasa polis juga telah digunakan sebaik-baiknya untuk mengawal COVID-19 supaya tidak ada isu-isu yang tadi saya sebutlah, isu-isu melanggar SOP, imunisasi dan sebagainya. Itu dulu. Baik, terima kasih. Jadi Saudara Faisal nampaknya agak skeptik dengan tujuan sebenar perintah darurat ini dilaksanakan. Jadi meragui adakah benar-benar perintah darurat ini dilaksanakan untuk memerangi COVID-19. Adakah situasi yang kita hadapi sekarang ni benar-benar memerlukan kepada satu langkah yang agak drastik, yang di luar kebiasaan. Tapi tak mengapa, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya yang mungkin agak sensitif, yang agak hangat dibincangkan. Adakah proklamasi darurat ini sebenarnya boleh dicabar ataupun mana-mana pihak boleh membuat semakan kehakiman di mahkamah berkenaan dengan perintah darurat ini? Adakah dikira derhaka kepada yang di-Pertuan Agong yang mengisytiharkan perintah tersebut? Dan beberapa hari ini kita lihat ada beberapa pihak yang berbuat demikian. YB Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson, telah pun mengemukakan tuntutan saman terhadap kerajaan kerana telah menasihati Perdana Menteri kepada yang di-Pertuan Agong berkenaan kaedah 14. Dan hari ini juga 3 adun PH telah mengemukakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkenaan dengan kaedah penggantungan parlimen dan DUN yang digunakan dalam ordinan darurat ini. Jadi saya lihat mereka tidaklah cuba menyemak kesahan ataupun keabsahan perintah darurat secara as a whole. Cuma mereka melihat beberapa perkara di dalam ordinan tersebut yang mungkin perlukan kepada semakan kehakiman. Jadi apa pandangan Saudara Faisal?
Baik, boleh masuk ke slide yang ke-9 dah silap saya. Ini Okey, baik, berhubung dengan isu-isu cabar di mahkamah dan sebagainya, saya disediakan, tujuan saya sediakan slide ni untuk memudahkan penjelasan, rujukan dan sebagainya. Baik, kita lihat kepada perkara 150/8, disebut dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa the satisfaction ataupun kepuasan hati yang di-Pertuan Agong, iaitu kepuasan hati beliau bahawa terdapatnya ataupun wujudnya ancaman ini ialah sesuatu yang final dan konklusif dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Baik, itu yang pertama. Itu yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan kepuasan hati yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi berhubung dengan isu ni, saya cuba untuk mengambil masa sikit untuk kita bincang dalam dua perkara pokok. Iaitu yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan final dan konklusif, ataupun apa yang dikatakan bahawa apa itu yang final. Baik, kalau kita lihat dalam section 150/8, disebut yang dikatakan final ialah satisfaction of yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kepuasan hati yang di-Pertuan Agong itu ialah final dan konklusif yang tidak boleh dicabar. Jadi Perlembagaan tidak sebut nasihat Perdana Menteri itu final. Perlembagaan tidak sebut bahawa pandangan Perdana Menteri itu final, tapi disebut kepuasan hati yang di-Pertuan Agong itu final. Jadi itulah juga faktor kenapa kalau kita lihat dalam konteks hari ini, malah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga saya ingat ada beberapa NGO termasuk juga ahli politik lain cuba untuk membawa kes ini ke mahkamah untuk mencabar kuasa ataupun mencabar tindakan menasihati Perdana Menteri bahawa menasihati Yang di-Pertuan Agong bahawa wujudnya elemen-elemen darurat. Jadi bila mana sebut tentang mencabar tindakan Perdana Menteri menasihati, jadi ia berada di luar ouster clause ataupun klausa pengecualian mahkamah ini. Jadi dalam arti kata lain, ia masih terbuka untuk dicabar. Okey, untuk yang lebih lanjut, saya nak bawa satu kes. Kalau boleh kongsi dalam slide yang berikutnya. Okey, sebelum tu, kenapa kita sebut bahawa menasihati itu boleh dicabar? Kerana kita harus ingat tindakan Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam apa-apa isu, ia adalah merupakan kuasa Perdana Menteri yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi apabila kita kata ia adalah kuasa Perdana Menteri yang termaktub dalam perlembagaan, ia adalah merupakan sesuatu yang accountable, yang boleh dicabar, yang harus ada kebertanggungjawaban. Dalam bukti kata lain, Perdana Menteri tidak boleh menasihati yang di-Pertuan Agong sesuka hati. Beliau harus menasihati yang di-Pertuan Agong ni atas dasar rasa accountable dan kebertanggungjawaban. Sebab apa? Sebab ia adalah merupakan suatu duty ataupun suatu amanah yang disebut dalam perlembagaan. Jadi ini saya ambil contoh perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, memang disebut bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Dan juga di sini juga terdapat perdebatan sejauh mana Perdana Menteri boleh yang di-Pertuan Agong boleh menolak nasihat Perdana Menteri. Jadi kalau contoh, kalau kita lihat dalam perkara 40 disebut 40/1A disebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Jadi seolah berlakunya grey area di situ. Adakah Yang di-Pertuan Agong boleh menolak ataupun Yang di-Pertuan Agong harus menerima? Dan kalau kita lihat juga mungkin dalam slide yang berikutnya 12. Okey. Dalam perkara 40/2, ini kuasa yang di-Pertuan Agong yang jelas kuasa budi bicara baginda. Dalam arti kata lain, baginda boleh membuat sesuatu tanpa nasihat Perdana Menteri. 3 perkara iaitu yang pertama, kuasa beliau untuk melantik, kuasa baginda untuk melantik Perdana Menteri kalau baginda percaya mempunyai sokongan ahli parlimen. Yang kedua, beliau juga boleh tidak memperkenan permintaan untuk pembubaran parlimen. Okay, yang B ni saya bagi contohlah Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada majoriti dan beliau jumpa menghadap Yang di-Pertuan Agong, minta Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai hak untuk tidak memperkenan. Jadi ini
adalah kuasa baginda mutlak yang tidak tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri. Dan yang ketiga untuk mesyuarat Majlis Adil Raja Melayu. Jadi di luar daripada tiga perkara ini, maka baginda harus bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri, iaitu termasuk jugalah untuk mengisytiharkan darurat, baginda bertindak atas dasar nasihat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan mungkin slide yang berikutnya saya ada bawa satu kes kes dulu kes. Okey, dan boleh ataskan sikit. Tadi yang tadi betul. Okey. Ini kes yang penting leading case pada tahun 78, kes Tia Ciempoh yang dibawa sampai ke Privy Council. Disebut Tia Ciempoh juga disebut bahawa sebenarnya berhubung dengan cabaran di mahkamah tentang darurat, cabaran tu boleh dibuat dengan mencabar kabinet dan juga Perdana Menteri berhubung dengan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri. Jadi cabaran itu boleh dibuat dalam cara mandamus. Mandamus ini ialah salah satu cara undang-undang. Kalau kita rujuk Specific Relief Act disebut mandamus. Mandamus ni adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk mencabar nasihat kabinet menteri terhadap Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan darurat. Jadi ini kes yang jelas sampai hari ini masih lagi belum dicabar oleh kes lain. Malah masih lagi berkekalan prinsip kes ini digunakan, iaitu mencabar nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri berhubung dengan darurat. Jadi dibolehkan kalau umumnya lah. Ini kes yang disebut. Baik. Yang lain, yang nombor 14 tak ada kot Okey, sorry. Yang kedua, saya terlupa. Okey, tadi kelepasan saya dikongsikan tentang ouster clause. Okey, ouster clause ialah peruntukan dalam perlembagaan atau undang-undang yang mengatakan mahkamah tidak boleh mengadili kes tertentu. Baik. Jadi ini juga yang boleh kita bincang adakah contohnya bila mana Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa perisytiharan darurat ini tidak boleh dicabar di mahkamah, adakah ianya sebenarnya bercanggah dengan maksud perlembagaan? Sebab secara fakta, mungkin saya nak kongsi juga sejarah, sebenarnya perkara tersebut baru dimasukkan dalam pindaan perlembagaan tahun 1981. Sebelum tahun 1981, ouster clause ini tidak ada. Tapi selepas tahun 1981, diwujudkan ouster clause ini yang mengatakan bahawa proklamasi darurat ini tidak boleh dicabar di mahkamah. Baik, jadi timbul persoalan adakah ouster clause ini dia bercanggah dengan maksud Perlembagaan Persekutuan? Sebab dalam Perlembagaan Persekutuan juga perkara 121 contohnya disebut tentang kuasa mahkamah. Mahkamah ini mempunyai kuasa untuk mengadili semua kes dan sebagainya. Jadi saya fikir menarik untuk kita bincang. Dan sebab itu juga mahkamah di Malaysia baru-baru ini beberapa kes mengikuti konsep the basic structure of federal constitution. Maksudnya struktur asas Perlembagaan Persekutuan ialah untuk memberi kuasa kepada mahkamah mengadili semua kes. Jadi dalam kes India, satu kes di India, kes Savanada Bharati ini, dia menyebut bahawa mana-mana undang-undang yang menghalang mahkamah untuk bertindak, ia bercanggah dengan struktur asas perlembagaan. Dan the basic structure punya prinsipal ini ataupun konsep ini telah digunakan dalam beberapa kes dalam kes Semenanjung Jaya, dalam kes Indira Gandhi, yang mana menyebut bahawa kita harus mempertahankan kuasa mahkamah. Jadi kalau terdapat section ataupun peruntukan undang-undang yang menghalang mahkamah untuk mengadili kes ini, ia sebenarnya bercanggah dengan struktur asas perlembagaan. Dan juga mungkin yang slide yang berikutnya nombor 15, termasuk juga kes terkini Maria Chin Abdullah tahun ini. Kes ini mungkin saya nak kongsi sikit. Kes ini dia berkaitan dengan section tertentu dalam Akta Immigration. Yang mana dalam kes ini Maria Chin Abdullah telah dijemput ke Korea Selatan untuk menerima anugerah Human Rights. Tapi Director General ataupun Ketua Pengarah Immigration membuat satu ketetapan menghalang beliau untuk keluar negara. Jadi Maria Chin saman Ketua Pengarah Immigration. Dan dalam section dalam Akta Immigration disebut bahawa apa-apa tindakan yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengarah Imigresen tidak boleh dicabar di mahkamah. Jadi Maria Chin membawa kes ini ke mahkamah dan mahkamah memberi kemenangan kepada beliau. Yang menarik ialah tentang view, walaupun minoriti, tapi view ini telah dikemukakan oleh Tengku Maimun, Yang Amat Arif Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, menyebut bahawa isu basic structure ni, dia sebut bahawa Akta Immigration yang mengatakan bahawa tindakan Ketua Pengarah Immigration tidak boleh dicabar di mahkamah bercanggah dengan struktur perlembagaan yang memberi kuasa kepada mahkamah untuk memberi keadilan kepada semua pihak. Jadi balik kepada isu yang tadi yang disebut, bila mana sebut tentang perlembagaan persekutuan yang ouster clause ataupun klausa yang tidak memberi kebenaran kepada mahkamah untuk mengadili kes. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita bincang. Jadi balik juga kepada persoalan asas, adakah wajar untuk dicabar di mahkamah? Bagi saya sebagai pandangan orang yang sebelum ini mengamal undang-undang, kami amat mengalu-alukan sebarang kes-kes mahkamah ini dibawa untuk kita bincang secara akademik, untuk kita bincang secara evolusi, sebab undang-undang ni dia evolve, dia berkembang dari semasa ke semasa, dan mungkin pada masa akan datang apabila kes ini dicabar, kita dapat melihat bagaimana dari segi disiplin ilmu undang-undang tu dia akan bertambah. Adakah mungkin juga dalam kes akan datang ini akan dibawa ke depan tentang isu the basic structure of Federal Constitution. Jadi ini yang menarik untuk kita bincangkan bila mana sebut tentang untuk kita mencabar kuasa darurat ini ataupun kita mencabar nasihat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri berhubung dengan darurat ini. Jadi itu mungkin sekadar tu dululah, mungkin nanti kita buka pada soalan lain. Jadi baik, sebenarnya para audiens boleh bertanyakan soalan, terus tajakan pada ruang komen di bawah. Cuma sementara kita kita menanti soalan daripada audiens, mungkin saya boleh kemukakan beberapa soalan tambahan lah ya. Jadi dalam slide yang nombor 16 ni pun sebenarnya Saudara Faisal telah pun kemukakan status parlimen itu sendiri. Macam mana sekarang ni? Digantung ke? Ataupun cuma sekadar tidak bersidang, ataupun macam mana? Adakah Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk memanggil sidang parlimen pada bila-bila masa, meskipun mungkin tanpa nasihat daripada daripada Perdana Menteri, ataupun tanpa nasihat daripada Jawatan Kuasa Bebas yang bakal ditubuhkan, ataupun macam mana? Apa status parlimen sebenarnya? Baik, saya suka untuk kita rujuk juga kepada sejarah, sebab antara perkara yang menyumbang kepada isu-isu darurat ni ialah sudah pasti ia melibatkan beberapa pindaan perlembagaan. Kalau kita lihat contohnya, sebenarnya dari segi prinsip undang-undang ialah ketika mana darurat, ini prinsip awal undang-undang undang-undang perlembagaan kita sebelum dipinda. Sebenarnya ketika darurat itu diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong, ketika mana parlimen tidak bersidang, Yang di-Pertuan Agong boleh untuk menggubal satu ordinan ataupun undang-undang. Dalam masa yang sama, dalam perlembagaan persekutuan disebut bahawa Yang di-Pertuan Agong harus dengan segera memanggil parlimen. Jadi ini peruntukan asal undang-undang kita dalam perkara 150 ini yang asal yang disebut dalam perlembagaan bahawa sekiranya Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat ketika parlimen tidak bersidang, beliau boleh membuat undang-undang. Dalam masa yang sama, beliau harus dengan segera untuk memanggil sidang parlimen. Dan dalam kes Techempo juga disebut bahawa mana-mana ordinan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ini secara automatik akan terhapus, akan terbatal sebaik saja apabila parlimen bersidang. Jadi ini peruntukan asas dalam undang-undang, dalam perlembagaan persekutuan dan juga dalam kes Techempo. Namun tahun 1981 telah berlaku pindaan perlembagaan. Jadi ini antara pokok perkara yang menyebabkan situasi hari ini berlaku, iaitu pindaan perlembagaan yang membawa kepada yang tadi disebut 1503B, yang di mana seolah-olah apabila darurat ini diisytiharkan dan Yang di-Pertuan Agong memasyhurkan satu ordinan, maka tidak semestinya perlu ada sidang parlimen. Dan dalam masa yang sama, kalau dibuat sidang parlimen pun ordinan masih lagi berterusan. Sebab tu kalau kita lihat dalam banyak ordinan darurat yang dibuat ketika darurat
Ordinans Darurat tahun 69, banyak yang sebenarnya masih berkuasa. Cuma tinggal lagi yang saya boleh fikir, yang saya boleh ingat ialah pada tahun 2016 atau 2017 ketika ISE dimasukkan, kerajaan waktu tu juga memasukkan beberapa ordinans darurat. Jadi pokoknya ordinans darurat tu masih berterusan. Sedangkan sebelum pindahan perlembagaan dan juga mengikut kes Tempoh ni, kalau ordinans darurat yang dibuat oleh yang Tuan Agong ni, kalau apabila dibuat sidang parlimen, maka sudah pasti akan terhapus. Jadi mungkin juga balik kepada persoalan, saya nak rujuk kepada slide nombor 17 berhubung dengan isu ni. Okey, baik. Jadi ini juga yang kita bahaskan. Saya rujuk kepada Ordinans Darurat 2021. Kalau kita lihat dalam seksyen 14, dia sebut tentang sidang parlimen, disebut bahawa peruntukan yang berhubungan dengan memanggil, kita nak convene, nak prorok ataupun nak menggantung, nak buat parlimen ini dalam perlembagaan persekutuan tidak mempunyai kesan. Dalam perlembagaan persekutuan disebut bahawa dalam tempoh tertentu diwajibkan untuk parlimen bersidang. Jadi dalam kata-kata lain, menerusi seksyen 14 Ordinans Darurat ini 2021, undang-undang dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa parlimen harus bersidang dalam tempoh tertentu ini tidak berkuat kuasa. Akhirnya ia tertakluk kepada budi bicara yang di-Tuan Agong menerusi nasihat badan yang ditubuhkanlah untuk menasihati. Jadi sesuatu ini juga yang saya fikir menimbulkan persoalan, kalau kita bahas dari aspek kesihatan, kalau kita nak memerangi COVID-19, apa perkaitannya sidang parlimen dengan COVID-19? Malah kita lihat sendiri dalam pemetangan belanjawan dan juga beberapa pemetangan sebelum ini yang dibuat ketika virus menular, tidak ada masalah untuk sidang parlimen ini dibuat. Malah dibuat cermin ahli parlimen, malah ahli parlimen yang positif COVID-19 juga sanggup datang untuk mengundi dalam parlimen pakai PPE lengkap dan sebagainya. Dalam arti kata lain, parlimen itu bukan ancaman kepada COVID-19. Jadi ini juga yang dibahaskan. Apakah perlu sampai ke tahap ini accountability ahli parlimen ini tidak boleh dibahaskan, ataupun accountability menteri ini tidak boleh dibahaskan di parlimen. Sebab penting juga saya nak sebut juga, bila kita sebut tentang Doctrine of Ministerial Responsibility, menteri itu bertanggungjawab kepada parlimen. Jadi contohnya sesi soal jawab, menteri buat kerja ataupun tidak, menteri ini competent ataupun tidak, menteri ini ada salah guna ataupun tidak. Soal jawab di parlimen lah yang memberi masa yang terbaik untuk menteri ini bertanggungjawab kepada rakyat, untuk bertanggungjawab kepada gerak kerja yang dilakukan. Jadi itu jawapan yang mungkin ringkas tak ringkas lah tentang parlimen. Okay, baik, terima kasih. Kita ada satu soalan daripada audiens. Saya bacakan, agak panjang soalannya. Saudara Faisal tadi ada sebut bahawa dalam darurat ini kerajaan boleh lakukan apa saja, almost anything lah kan. Contoh yang diberi tadi ialah berkenaan dengan pengambilan tanah, dewan dan hospital. Dalam laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perdagangan dan pembangunan yang diterbitkan beberapa hari lepas, FDI ataupun pelaburan langsung direct investment negara-negara ASEAN bagi tahun 2020 menunjukkan Malaysia berada di tempat yang tercorot dalam kalangan negara-negara ASEAN. Persoalannya ialah, boleh tak kerajaan mengambil alih bank ataupun memberi arahan kepada bank-bank supaya mungkin mengarahkan supaya diteruskan moratorium ataupun mungkin penghapusan, boleh jadi penghapusan hutang kepada beberapa kelompok yang terkesan dengan COVID dan sebagainya. Boleh silakan komen. Baik, tentang isu bank, isu kuasa untuk moratorium, saya fikir sebenarnya dalam konteks ini mungkin seksyen ataupun Ordinans Darurat 2021 tidak meletakkan terperinci lah tentang isu kewangan. Dia lebih kepada pengambil alihan aset dan juga menyebut tentang isu kesihatan yang tadi disebut. Namun saya fikir sebenarnya tanpa darurat ini, sebenarnya kerajaan boleh membuat sesuatu. Malah kalau kita lihat dalam konteks waktu awal PKP 1.0, malah kerajaan sendiri boleh untuk
berbincang dan juga boleh untuk bertegas dengan bank supaya moratorium ini dibuat secara automatik. Jadi berdasarkan kepada jayanya kerajaan untuk melaksanakan moratorium waktu awal PKP 1.0, ini jelas bahawa sebenarnya tanpa darurat ini, maka kerajaan boleh sebenarnya untuk memastikan moratorium itu dibuat. Malah seingat saya, mungkin kalau saya terkilap, mungkin dalam Ordinans Darurat 2021 ini tidak dinyatakanlah spesifik tentang bank tapi saya fikir sebenarnya tanpa darurat ni pun kerajaan boleh buat sesuatu. Okay, baik. Soalan seterusnya, saya daripada Farah Nabila, saya dah terbaca kenyataan Presiden Malaysian Bar Council baru-baru ini bahawa hak asasi iaitu fundamental rights tidak boleh dicabul ataupun dilanggar sewaktu darurat. Jadi soalan saya, adakah hal ini bersifat absolut ataupun ada pengecualian? Jadi adakah darurat itu boleh infringe hak asasi rakyat-rakyat tertentu? Okey, baik. Untuk soalan tersebut, boleh rujuk slide nombor 6 dengan nombor 7. Nombor 6. Baik, ini yang tadi saya sebut soalan tersebut dia ada kaitan juga dengan isu undang-undang ataupun Ordinans Darurat. Adakah Ordinans Darurat 2021 ini dia boleh mengatasi segala-galanya? Maksudnya dalam kata lain, dia boleh mengatasi mahkamah, dia boleh mengatasi perlembagaan persekutuan, dia boleh mengatasi segala-galanya. Jadi ini saya fikir juga penting kalau kita lihat dalam beberapa cabaran ahli politik di mahkamah, peruntukan Seksyen 18 ini yang cuba dicabar di mahkamah, yang saya fikir perlu untuk dicabar kerana setidak-tidaknya kita boleh memberi mahkamah kuasa untuk memberi tafsiran tentang Seksyen 18 ini. Baik, slide yang berikutnya tentang kuasa tadi. Baik, jadi persoalan yang timbul ialah adakah undang-undang Ordinans Darurat ini, undang-undang yang dibuat ketika darurat ini adalah undang-undang tertinggi. Jadi kalau sekiranya ada tafsiran yang mengatakan ia adalah undang-undang tertinggi, maksudnya berdasarkan kepada tafsiran Seksyen 18, maka sudah pasti ia akan memberi kesan kepada sistem demokrasi. Okey, contohnya yang awal tadi kita sebut tentang struktur asas demokrasi, kita ada pengasingan kuasa, separation of power, iaitu kuasa mahkamah, kuasa parlimen, kuasa eksekutif. Jadi kalau contohnya, kalau sekiranya kerajaan boleh buat apa saja undang-undang, contohnya tanpa parlimen, jadi ini yang akhirnya kita boleh melihat ia terbuka kepada penyalahgunaan kuasa. Jadi contoh, sekiranya Perdana Menteri ingin buat satu undang-undang yang bercakap dengan hak asasi manusia dalam fundamental liberties. Jadi seolah-olah Perdana Menteri mempunyai kuasa veto untuk buat apa saja di luar parlimen. Ini yang menjadi kerisauan apabila parlimen itu digantung, apabila parlimen tidak lagi dibenarkan untuk bersidang mengikut jadual yang ditetapkan. Malah undang-undang boleh digunakan, undang-undang boleh dibuat tanpa parlimen. Jadi ini yang memberi kekhawatiran. Belum lagi sebut tentang kuasa mahkamah, kuasa kehakiman, parlimen dan sebagainya. Malah ia juga boleh dilihat akan menjejaskan struktur asas hubungan antara negeri dan juga persekutuan. Ini yang mungkin jarang disebut. Contohnya bagaimana seolah-olah kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan boleh mengambil alih kuasa-kuasa negeri, melainkan isu-isu Islam dan sebagainya kan. Dan juga yang tadi disebut membawa kepada implikasi gantung perlembagaan dan sebagainya. Dan ini sudah pasti kekhawatiran ini berlaku dan akhirnya sebab tu persoalan-persoalan ini akhirnya akan terjawab apabila kita berani membawa kes ini ke mahkamah. Sebab mahkamah ialah merupakan institusi agung yang mempunyai independensi yang tersendiri, yang akhirnya memberi satu tafsiran undang-undang yang sudah pasti akan meredakanlah kerisauan kita. Okey, baik.
Jadi masa kita pun tidak mengizinkan, cuma masih ada masa lagi untuk soalan daripada saya lah. Memandangkan audio pun dah tak ada soalan. Jadi mungkin soalan terakhir dan sekaligus Saudara Faisal boleh menyimpulkan wacana kita pada malam ini. Jadi dinyatakan dalam Ordinan Darurat 2021 bahawa akan diwujudkan satu jawatankuasa bebas yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang akan dianggotai antara lain oleh Perdana Menteri sendiri, kalau tak silap, ahli-ahli Parlimen Kerajaan, ahli-ahli Parlimen Pembangkang dan juga pakar-pakar kesihatan. Jadi soalan saya, sejauh mana jawatankuasa bebas ini boleh berperanan sebagai ejen semak dan imbang yang mungkin boleh menggantikan Parlimen bagi memastikan tiada sebarang salah guna kuasa dan juga mungkin boleh memastikan pihak eksekutif benar-benar melaksanakan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan. Silakan. Baik, persoalan itulah yang saya fikir agak sukar untuk dijawab. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam konteks hari ini, memang dalam konteks asas demokrasi, semak dan imbang itu secara valid saya rasa hanya berlaku di Parlimen. Jadi kalau tanya saya dari sudut undang-undang, Perlembagaan jelas menyatakan bahawa check and balance itu berada di Parlimen. Jadi kuasa eksekutif itu hanya boleh dikawal ataupun hanya boleh untuk dipantau itu hanya menerusi Parlimen. Sebab Parlimen adalah merupakan badan tertinggi. Sebab kemudian yang kita selalu sebut separation of power, eksekutif, judiciary dan juga Parlimen ataupun legislatif. Jadi sebab tu kalau tanya saya, sekiranya kita benar-benar ingin memastikan wujudnya keseimbangan ataupun kuasa badan bebas ini untuk disemak dan diimbang, sudah pasti diperlukan ialah sidang Parlimen. Dan laporan berkenaan dengan jawatankuasa bebas ini harus dibentangkan ke Parlimen dari semasa ke semasa untuk dibahaskan. Sebab yang paling penting sebab ahli Parlimen ialah mereka yang mempunyai mandat rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Jadi walaupun ahli Parlimen ni orang kata tak matang lah, bergaduh lah dan sebagainya, tapi itulah asas undang-undang kita. Asas undang-undang kita memberi rakyat memilih ahli Parlimen dan mereka ini secara sah dipilih di Parlimen dan mereka ini secara sah untuk berbahas, untuk menyatakan keprihatinan mewakili pengundi ataupun mewakili rakyat. Jadi itu yang kita sebut dalam konteks ini check and balance ini perlu kerana yang juga yang tadi saya sebut, Parlimen juga yang menyemak kerja-kerja menteri untuk mengelakkan daripada berlakunya salah guna kuasa dan sebagainya. Cuma soalan saya yang saya lontarkan tadi belum dijawab ya. Adakah YDPA boleh memanggil Parlimen menurut budi bicara baginda sendiri pada bila-bila masa tanpa nasihat daripada Perdana Menteri? Baik, kalau tengok dalam Ordinan Darurat 2021 dalam seksyen 14 kurangan B, 14 kurangan 1B disebut bahawa Parlimen hendaklah dipanggil, dia disebut dipanggil, diprorok ataupun maksudnya digantung dan dibubarkan pada sesuatu tarikh yang difikirkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam kata lain, dalam konteks Parlimen Yang di-Pertuan Agong dia berkuasa untuk memanggil, untuk menggantung dan juga membubarkan Parlimen kalau difikirkan sesuai. Jadi dalam seksyen 14 kurangan 1B Ordinan Darurat ni dia terlalu general dia tidak menyebut tentang timing, masa-masa yang betul-betul diperlukan untuk check and balance. Dia hanya sebut tentang sesuatu yang hanya bersifat umum, kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil, itu saja. Cuma mungkin akan ada yang sebutlah kenapa perlunya Parlimen ini digantung buat sementara, mungkin untuk melicinkan urusan pengubalan satu undang-undang. Kalau kita tahu di Parlimen ini prosesnya itu agak panjang, ada beberapa bacaan dan selesai di Dewan Rakyat berpindah ke Dewan Negara dan sebagainya. Jadi mungkin dalam tempoh yang kritikal ini perlukan satu, kita kata, shortcut untuk bypass birokrasi-birokrasi yang mungkin merencatkan bantuan daripada kerajaan turun ke rakyat. Mungkin. Ya, itu mungkin satu kemungkinan tapi kalau balik pada persoalan tentang adakah keperluan untuk dibuat undang-undang tanpa melalui proses Parlimen,
saya fikir ia bukan satu keperluan lah, sebab yang tadi kita dah bahas, kita sudah ada akta-akta yang banyak yang sebenarnya sudah cukup sebenarnya digunakan untuk mengawal virus COVID-19. Jadi kalau betul lah ada keperluan undang-undang ini digubal sekalipun, ia bukanlah sesuatu yang mendesak, kerana kita maklum sudah ada undang-undang yang jelas yang cukup untuk mengawal COVID-19. Dan saya tidak fikirlah situasi ini membolehkan Parlimen digantung, sebab yang tadi kita sebut sebab waktu sebelum darurat diisytiharkan, Parlimen boleh bersidang seperti biasa, bajet boleh diluluskan, malah ialah yang waktu undian Parlimen itu malah ahli Parlimen yang ada virus COVID-19 pun boleh datang dengan lengkap PPE. Jadi tidak ada masalah untuk Parlimen itu dipanggil untuk bersidang, untuk mendengar suara rakyat. Baik, jadi tuntas perbincangan kita pada malam ini, mungkin Saudara Faisal boleh simpulkan dalam masa seminit konklusi perbincangan kita pada malam ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Saudara Lokman dan juga Wakil Reform untuk diskusi ini. Saya fikir diskusi ini penting untuk kita masakkan, dan penting juga untuk kita bincang secara matang dan juga secara fakta undang-undang. Dan saya cuba melihat ke depan. Kalau sebut tentang demokrasi, akhirnya demokrasi dan undang-undang ini adalah sesuatu yang bersifat evolusi, yang pasti dia akan ada ciri-ciri inovatif dia, ciri-ciri evolusi, dia berkembang dari semasa ke semasa. Sebab itulah balik kepada isu darurat dan sebagainya, kadang-kadang perlu untuk kita terus mewacanakan isu-isu sebegini untuk memberi pencerahan kepada rakyat. Dalam masa yang sama, untuk kita menyerahkan juga kepada kuasa yang telah diberikan dalam perlembagaan, iaitu kuasa mahkamah. Jadi kita harus matang bila mana sebut tentang kita memfailkan kes di mahkamah. Dia bukan isu berhaka kepada agung dan sebagainya, tapi ia adalah merupakan saluran yang sah di sisi undang-undang. Kita menyerahkan kepada hakim yang bijaksana untuk memberi tafsiran kepada undang-undang, dan inilah menyebabkan berlakunya percambahan ataupun perkembangan undang-undang, ilmu-ilmu undang-undang dalam negara. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Saudara Faisal. Lontaran idea, pandangan yang bernas dan beberapa buah fikir yang baik untuk diwacanakan mungkin dalam sesi-sesi yang berikutnya. Jadi saya setuju sebagaimana yang disebut oleh Saudara Faisal, perbincangan perihal darurat ini tidak boleh dianggap sebagai satu usaha untuk melecehkan, jauh sekali untuk menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, jauh sekali untuk kita berpolitik, berpolemik sewaktu COVID-19. So, ini sebagai tugas kita selaku law abiding citizen, rakyat yang cintakan kestabilan, rakyat yang mahukan yang terbaik untuk negara, untuk kita terus berwacana, sama ada oleh public intellectual seperti Saudara Faisal, tokoh-tokoh akademik, begitu juga dengan civil society seperti Reform sendiri, dan juga rakyat awam seperti saya pun, untuk kita sama-sama bincangkan, sama kita bertanyakan soalan, kita menyatakan kritikan pada tempat-tempat yang perlu. Jadi selesai untuk sesi kita pada wacana yang kedua ini dalam siri wacana reform berkenaan dengan darurat. Jadi insya-Allah pada pada 3 Februari depan, iaitu pada hari Rabu, reform akan kembali lagi dengan wacana yang ketiga dalam siri darurat, yang akan menampilkan 2 tokoh besar dalam bidang perundangan dan perlembagaan serta hak asasi manusia yang akan membincangkan perihal darurat serta kesannya terhadap hak asasi manusia. Jadi insya-Allah stay tune, terus ikuti perkembangan reform dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada Saudara Faisal sekali lagi kerana sudi berkongsi, sudi meluangkan masa pada malam ini. Terima kasih kepada Reform yang sudi menganjurkan program ini, dan terima kasih kepada para audiens yang sudi mendengar. Jadi kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.